Hai, saya Farah untuk Mingguan Aman sekali ini dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu lalu. Baiklah, untuk berita pertama minggu ini, kita mulakan dengan berita kenaikan harga langganan untuk Apple One dan juga Apple Arcade. Selepas setahun Apple mengumumkan kenaikan harga untuk Apple One, Apple sekali lagi menaikkan harga untuk perkas ini. Harga baru ini bermula dengan RM34.90 sebulan berbanding dengan RM29.90 sebelumnya. Ini mencatatkan kenaikan harga sebanyak RM5 untuk pelan individu dan keluarga, sementara pelan premium mencatatkan kenaikan harga sebanyak RM6 sebulan. Selain daripada Apple One, Apple Arcade juga telah meningkatkan harga langganan daripada RM19.90 ke RM29.90 sebulan. Qualcomm juga telah pun melancarkan chip mercu mereka Snapdragon 8 Gen 3 secara rasminya. Ia merupakan chip berteknologi 4nm dengan peningkatan CPU sehingga 30% dan penjimatan kuasa sehingga 20%. Siri Xiaomi 14 adalah yang pertama menggunakannya dan peranti mercu ini juga dilengkapi dengan pelbagai fungsi serba baharu termasuklah sistem operasi HyperOS. Pada acara yang sama, chip Snapdragon X Elite juga telah pun dilancarkan secara rasminya. Ia adalah chip khusus untuk PC yang dilengkapi dengan 12 teras CPU Qualcomm Orion berkelajuan 3.8 GHz. Dalam masa yang sama, Qualcomm juga mengumumkan Snapdragon Seamless di mana ia membolehkan telefon pintar, komputer riba, kenderaan atau apa sahaja yang dilengkapi dengan chip Snapdragon boleh berhubungan dengan lebih baik antara satu sama lain. Berbalik kepada Xiaomi pula, mereka juga telah pun melancarkan sistem operasi baharu mereka yang bakal menguasakan pelbagai peranti yang dinamakan dengan HyperOS. Sistem operasi ini bertujuan untuk menyatukan semua ekosistem peranti Xiaomi di bawah satu sistem. Xiaomi HyperOS ini juga dijangka bakal menguasakan kereta keluaran Xiaomi kelak. Antara ciri lain yang bakal disokong adalah ciri menjana imej dengan AI generatif terbina. Versi global HyperOS hanya akan diperkenalkan pada awal tahun 2024. Jadi sama-sama kita nantikan sama adakah ciri ini akan disertakan sekali atau terhad di China sahaja. Baru-baru ini, Lenovo juga telah pun memperlihatkan rekaan peranti dengan skrin boleh lentur mereka. Melalui konsep yang dipaparkan, Lenovo memperlihatkan sebuah rekaan telefon yang boleh ditekakkan kepada tangan dan ia melengkung mengikut tangan sekaligus berubah menjadi sebuah jam tangan. Lenovo mengatakan ia dijayakan melalui penggunaan panel POLED dengan paparan Full HD+. Namun ia sekadar konsep sahaja dan belum diketahui lagi bilakah teknologi seumpamanya akan ditawarkan secara meluas. Selain daripada itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk berhati-hati dan tidak klik kepada sebarang pautan phishing di Telegram yang menyatakan mereka bakal mendapatkan My Kasih sumbangan asas ramah. Pautan tersebut akan memperlihatkan mesej menyatakan mereka layak menerima bantuan My Kasih berkenaan. Ini seterusnya akan membuatkan pengguna kehilangan akaun Telegram mereka dan akaun tersebut akan digunakan untuk mencari mangsa baharu. Digital Nasional Berhad DNB telah pun membuka pusat pengalaman My 5G Portal. Ia terletak di aras tanah Exchange 106 Tun Razak Exchange. Pusat ini disasarkan untuk memudahkan orang ramai, para pemilik syarikat kecil dan sederhana dan juga pelbagai pihak kerajaan untuk melihat sendiri bagaimana rangkaian 5G dengan sambungan internet yang laju ini boleh memanfaatkan kehidupan dan industri mereka setiap hari. Ia terdiri daripada 50 kes penggunaan dan penyelesaian yang merangkumi 12 industri. Dalam pada itu, OpenSignal juga telah pun mengeluarkan laporan terbaru yang membandingkan rangkaian telekomunikasi yang menawarkan perkhidmatan 5G di dunia. Melalui perbandingan yang diperlihatkan, Unify Mobile dilihat mempunyai kadar muat turun purata yang paling laju di dunia iaitu mencapai kadar sekitar 407.4 sehingga 421.7 Mbps di dunia. Masih lagi dalam berita sama, beberapa syarikat telekomunikasi diperlihatkan telah pun memperkenalkan beberapa lagi pelan baharu. Bermula dengan Maxis, mereka mengumumkan kemas kini harga baharu untuk pakej jalur lebar mereka iaitu bermula RM89 untuk 100 Mbps sehingga mencapai RM319 untuk 2 Gbps. Tuntok juga telah pun memperkenalkan penawaran prabayar terbaru mereka dinamakan Pack Epic. Pelan ini akan menggantikan pelbagai penawaran sebelum ini termasuk True Value dan juga Jimat. Selain itu, Celcom-Digi yang sebelum ini menawarkan pelan Celcom-Digi 5G Home Wi-Fi bersama penghala dengan harga RM149 sebulan, kini menawarkan pelan yang sama tetapi tanpa penghala dengan harga yang lebih murah iaitu RM99 sebulan. Pelan baharu ini dikatakan boleh dilanggan tanpa sebarang kontrak.
Jika anda pengguna Maybank, bermula 31 Oktober ini, buat semua pengaktifan security you buat pertama kali dan semua pengaktifan pada peranti baru perlu dilakukan melalui ATM Maybank. Selain pengguna baharu, perubahan ini juga akan memberikan kesan kepada pengguna sedia ada yang ingin beralih ke telefon baharu selepas 31 Oktober ini. Menurut Maybank, ini adalah langkah pengesahan tambahan dalam terus meningkatkan security selari dengan piawaian security terbaru Bank Negara Malaysia. Berita kali ini diakhiri dengan berita baik untuk semua pengguna pengangkutan awam di Malaysia. Menteri Pengangkutan menyatakan prasarana akan memulakan projek sistem pembayaran terbuka bermula Mac 2024 kelak dan dijangka akan mengambil sekitar 11 bulan untuk memasang ganti dengan sokongan pembayaran terbuka di 50% stesen. Pemasangan ini dijangka akan selesai pada semua stesen menjelang Ogos 2025 kelak. Sistem pembayaran terbuka ini akan membolehkan pengguna pengangkutan awam membayar menggunakan kad kredit ataupun kad debit dan tidak terikat pada penggunaan token ataupun kad TNG sahaja. Baiklah, sekian sahaja berita untuk mingguan aman sekali ini dan semoga kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Bye!